Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya tak pelik pun bila dapat tahu pembunuh Siti Nursuria Ismail adalah kawan baik arwah sendiri. Dalam persahabatan, ada kalanya kawan yang kita sangka rakan baik kita sebenarnya sangat iri hati dengan kelebihan yang kita ada. Mungkin dari segi paras rupa, populariti dan sebagainya. Dalam kes pembunuhan adik Nursuria, suspek dikatakan pergi ke rumah mangsa untuk meminjam wang bagi membayar hutang. Tetapi mungkin marah kerana tidak dapat pinjam wang, pelaku kata mengata sehingga membawa kepada pergaduhan. Berdasarkan cerita-cerita yang tersebar, suspek kemudian mengambil pisau dan menikam leher mangsa hingga patah pisau tersebut. Suspek kemudian menoreh muka mangsa dan memotong tangan mangsa. Dia mengambil gelang, rantai dan makeup ataupun alat solek mangsa dan semua itu dilakukan di hadapan ibu mangsa. Lebih mengejutkan, suspek dikatakan membuat panggilan video kepada teman lelakinya yang bekerja di Kuantan Pahang dan menunjukkan tangan mangsa sambil mengatakan, "Mu berani ke buat gini? Maksudnya, kau berani ke buat macam ni?" Kalau tengok tindakan suspek, dia ini memang bukan seorang kawan baik selama ini. Dia cuma kawan yang plastik, berpura-pura baik tapi sebenarnya dalam hatinya, jauh di sudut hatinya, menyimpan kemarahan dan ketidakpuasan hati terhadap mangsa. Saya tidak tahulah apa yang dia cemburukan sangat dengan mangsa yang sampai dia marah. Mungkin juga sebab mangsa cantik dan ada ramai peminat. Mungkin. Itu cuma pandangan peribadi saya dari segi aspek psikologi. Masalah kawan baik sendiri cemburu dan iri hati biasanya melibatkan perempuan. Kalau seseorang itu betul-betul kawan kita, dia tidak akan tergamak untuk menyakiti hati kita, apatah lagi untuk menikam kita. Kawan yang benar-benar kawan akan sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk sahabatnya. Saya harap suspek tidak terlepas hukuman tali gantung. Banyak ujah pembelaan boleh direka oleh peguam bela untuk melepaskan anak guamnya. Tapi kalau timbalan mendakwa raya bijak dan rajin buat kerja, dan polis pun rajin buat kerja, lengkapkan proses siasatan, lengkapkan kertas siasatan dengan baik IP, saya rasa ujah-ujah pembelaan yang direka boleh dinafikan dengan mudah. Banyak ujah pembelaan yang boleh direka oleh peguam bela. Misalnya suspek bertindak demikian kerana terlalu marah disebabkan mangsa mengatakan sesuatu kepadanya, ataupun peguam bela mengatakan kononnya anak guamnya ada masalah mental. Pihak pembelaan mungkin juga akan kata mangsa mempertahankan diri. Kononnya mangsa diserang dan mangsa mengambil pisau itu untuk mempertahankan diri. Itu cuma benda-benda yang direka. Takkanlah kalau pertahankan diri tikam banyak kali, potong tangan sampai putus dan ambil barang-barang peribadi mangsa. Saya percaya anda akan dengar cerita-cerita ini dalam prosiding perbicaraan nanti sekiranya suspek tidak mengaku salah. Kalau pertuduhan ke atas tertuduh dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan, iaitu membunuh dengan niat, dia boleh dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Namun jika pertuduhan diturunkan ke Seksyen 304 Kanun Kesiksaan, iaitu menyebabkan kematian tanpa niat, dia akan terlepas hukuman tali gantung. Kalau disabitkan di bawah Seksyen 304A Kanun Kesiksaan, dia cuma akan dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kalau disabitkan di bawah Seksyen 304(A) Kanun Kesiksaan, dia boleh dihukum penjara maksimum 30 tahun dan denda. Kalau disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 304(B) Kanun Kesiksaan pula, dia akan dihukum penjara maksimum 10 tahun dan denda. Dalam kes ini anda boleh nilai sendiri apakah suspek membunuh mangsa tanpa niat. Kalau sampai begitu sekali cara dia membunuh mangsa. Memang betul suspek pergi rumah mangsa bukan dengan niat untuk membunuh mangsa. Itu yang betul. Kita tak nafikan benda tu. Tapi apabila dia pergi ke sana, tak dapat pinjam duit, bergaduh, dan dia membunuh mangsa, cara dia bunuh tu menunjukkan bukan mempertahankan diri, dan dia memang niat nak membunuh lah, bukan tak sengaja, bukan sekali tikam. Tu tikam banyak kali, potong tangan tu memang dah berniat nak membunuh. Kecuali lah peguam bela membuktikan bahawa suspek ni mental, alasan yang biasa digunakan untuk melepaskan diri daripada kesalahan. Apapun kes itu banyak bergantung kepada kertas siasatan polis ataupun IP. Tugas peguam bela mencari kelemahan dalam kertas siasatan dan cara polis melakukan siasatan. Tengok juga kemampuan timbalan pendakwa raya berhujah semasa perbicaraan nanti. Dan yang paling penting sudah tentu keputusan hakim. Kita tengok sajalah apa kesudahan kes ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.